Bismillahirrahmanirrahim dan salam sejahtera semua. Okey, geng. Apa khabar semua? Sahabat-sahabat, kawan-kawan semua. Okey, hari ni kita nak bercerita sikit pasal mahal tak kos nak buat badan untuk newbie. Okey? Alright. Okey, sebab sebelum ni ada kawan-kawan kita yang tanya, alright, dia tanya, okey bang, dia kata mahal tak untuk macam saya, dia kata pemula macam saya beginner, nak mulakan naikkan berat badan, okey, nak bina otot mula-mula ni, macam mana bang, kos mahal tak? Sebab saya, dia kata saya merokok satu hari dah RM20 bang, dia kata mana lagi nak cari duit protein. Okey, dekat sini kita nak cerita yang kita andaikan dia merokok lah, okey, kita andaikan dia merokok, katakan satu kotak satu hari downhill katalah RM20, okey, satu bulan dah RM600, okey, itu downhill lah. Kalau John ni lain cerita lah kan. Okey, so macam aku tak pasti lah benda tu sebab aku non smoker. Okey, kita nak cerita kat sini berapa lebih kurang calculator dia berapa satu hari lebih kurang untuk duit suplemen dan lain-lain. Okey, kita andaikan dekat sini daripada yang aku check melalui calculator, calorie calculator. Okey, untuk average lelaki normal biasa berat 45 ke 55, satu hari dia perlukan 1600 kalori ke 2600 kalori. Okey, untuk naikkan berat badan kita kena amalkan calorie surplus. Okey, so sebab mula-mula ni kita kena naikkan berat badan. Okey, bila berat badan bertambah, bau saiz kita bertambah dan secara tak langsung otot pun bertambah. Okey, so dekat situ kita kena amalkan calorie surplus. Calorie surplus ni dia macam ni. Calorie surplus ni kita kena ada tambahan kalori kepada kalori yang sedia ada seharian. Okey, katalah seharian kita ambil dekat sini lah, katakan dalam masa kita berat 45 ke 50 tu kita perlukan 2000 kalori satu hari. Okey, 2000 kalori satu hari. Tapi mengikut amalan diet calorie surplus ni kita kena tambah dalam 300 ke 500 kalori add on daripada luar, tak kira daripada solid food ke ataupun suplemen. Okey, so total kan kita andaikan dekat sini dalam 2500. Okey, 2500 kalori. Okey, so untuk orang kurus ni dia kena makan berulang kali. Okey, sebab orang kurus ni macam aku dulu 45 kilo, apa yang aku buat, aku kena makan berulang kali. Sebab sekali makan kadang-kadang satu pinggan pun tak habis. Okey, kawan-kawan macam tu tak? Kan untuk yang kurus-kurus makan satu pinggan tak habis, tak berselera. Okey, kadang-kadang macam ni. Kadang macam orang kata, kau kenapa susah sangat, kata kau makan je lah nanti berat kau ni. Okey, dia tak semudah macam tu. So kalau macam orang yang metabolisme rendah, yang asalnya badan gempal, cakap macam tu boleh lah. So macam untuk kita hard gainer ni memang macam mustahil lah macam tu kan. Okay, so kita perlukan dalam 6 ke 7 mil satu hari, daripada pagi sampai ke malam. Okay, so kita tengokkan dekat sini, katakan waktu pagi tu kita dah kena nasi lemak, tengah hari kita perlu makan nasi ayam. Okay, ini contoh. Okay, ini contoh secara rawak sahaja. So di between meal, antara dalam pukul 10 tu, waktu tu lah paling sesuai kita nak masukkan suplemen. Okay, so di sini kalau waktu aku gunakan Ceres Mass. Ini Mass Gainer. Okey, Mass Gainer ni adalah suplemen untuk menaikkan berat badan sebab kalori dia tinggi, karbo dia tinggi, protein dia pun agak tinggi. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, serving per container ada 16 kali. Okey, tapi sekali minum dia suggestkan dekat sini 2 skop. Kalau 2 skop 1250. Nak minum 1250 tu untuk orang yang berat 45 kilo ke 50 boleh dikatakan agak mustahil lah kan. Satu skop tu pun dah kenyang lah, memang dah membulat dah perut dah. Okay, so aku rasa macam kalau 2 heaping skop ni macam dia suggestkan kat sini, aku rasa macam tak boleh lah kan. Memang tak boleh, so aku rasa tak boleh masuk. So aku suggestkan kat sini 1 skop saja. Okey, 1 skop sahaja. 1 skop lebih kurang 625. So tapi kalau mengikut kiraan aku,
Kalau ikut kiraan aku, ini formula yang aku kira. Bukan kata formula lah. Ini berapa cost, berapa kalori semua daripada suplemen. Aku suruh bini aku kira dengan aku sekali sebab aku pun maklumlah kan. Dah lama tak buat kira-kira, aku pun pening. Aku suruh bini aku kira sekali dengan aku malam tadi. Okey, bercakap-cakap ayam. Okey, so daripada segi suplemen, daripada segi suplemen, kalau dekat sini 16 scoop. 16 scoop lah, dia tulis 16 scoop. So kalau kita ambil 3/4 scoop untuk sekali kita makan waktu between meal tu, dia akan boleh dapat 54 serving. Okey, dah boleh dapat 54 serving untuk satu kampit ni. Okey, 54 serving. Okey, dalam aku kira tu, katakanlah satu kampit ni lebih kurang average dia RM170, bahagikan dengan 54. So lebih kurang satu serving tu, satu serving 3/4 scoop tu sekali minum, kita akan dapat lebih kurang RM3.15. Okey, RM3.15 untuk sekali minum. Okey. So aku suggestkan di sini untuk beginner, pemula, ambil 3 kali satu hari. Okey. Sebab satu scoop tu, okey, aku tunjuk scoop dekat sini. Alright, okay, ini scoop dia. So ni lebih kurang 3/4 lah. Separuh lebih sikit. Okay, aku suggestkan korang minum banyak ni je. Untuk between meal, untuk sekali minum. Okay, dekat sini dia akan supply 450 kalori. Lebih kurang lah 450 kalori. Okay, 450 kalori. So aku kira tadi lebih kurang banyak ni, RM3.15. Okay, so kalau kita darabkan sehari dengan 3 kali, lebih kurang RM9.45. Okey, ini daripada suplemen saja, okey. Daripada suplemen saja, kita perlu keluarkan duit RM9.45 satu hari. Okey, sebab oleh kerana kita perlukan lebih kalori satu hari untuk bina otot dan naikkan berat badan, mungkin waktu malam kita kena ambil satu lagi meal. So tak payah daripada suplemen lah. Mungkin malam tu korang kena makan sebelum tidur 1 jam 2 jam tu sebelum tidur tu, korang boleh lah ambil roti gardenia ke, ambil 2 keping ke, makan bubur susu ke apa ke, beli daging burger ke, boleh buat dekat rumah macam tu. Okey, tambah kalori daripada situ. Okey, so macam aku cerita tadi, pagi, between meal, tengah hari, sebelum gym. Yes, sebelum gym tu tambah satu lagi suplemen yang aku cakap tadi. Lepas tu selepas gym. Okey, selepas gym. So kalau ada yang tanya, banyak sangat ke bang suplemen yang kita nak loading satu hari tu? Tak mau bahaya ke apa ke? So yang aku tunjuk 3/4 scoop tadi boleh dikatakan sedikit. Okey, itu sedikit. Sebab biasa yang hardcore dia makan lagi banyak. Okey, so untuk long term, untuk long term memang tak bagus lah kan. So, long term mungkin kita akan menyebabkan high cholesterol, high triglyceride. Triglyceride ni macam, ialah karbo terlampau banyak dalam badan. Bila kita amalkan kalori surplus ni, dia akan sebabkan lemak dalam darah kita tinggi. Okey, lemak dalam darah kita tinggi tu, kalau lama-lama tak jaga, jantung mungkin akan tersumbat. Okey, mungkin akan sebabkan atherosclerosis. Apa tu? Macam nak sebut? Nanti aku tulis lah kat sini. Okey, betul-betulnya. Alright, okey, dia akan sebabkan jantung tersumbat. Alright, kalau lama-lama lah. So that's why dalam amalan diet kita seharian, kita perlukan good fat. Okey, kita perlu good fat. Good fat maksudnya kita perlukan minyak zaitun, kita perlukan fish oil, kita perlukan garlic oil. Semua tu nak bagi balance, tak nak bagi kolesterol dengan triglyceride ni naik lah dalam badan kita kan. Okey, jangan kata yang nak bina badan, yang macam untuk mak ayah kita ke apa ke pun perlu amalkan macam tu untuk makanan seharian dia. Okey, so korang boleh beli kan fish oil ke apa untuk mak ayah kan. Okey, so berbalik pada topik kita tadi. Selepas 6-7 kali makan, 3 kali daripada tu adalah suplemen. So daripada kiraan aku, RM3.15 satu hari, satu kali minum, darab dengan 3, so lebih kurang RM9.45 daripada suplemen. So kalau tambah lagi satu meal, katakanlah korang makan cheese naan ke apa malam tu pula, katakanlah sehari dah RM7 kan untuk cheese naan tu, RM7, tambahkanlah RM9.15 tu. So average macam tu lah. Okay, daripada suplemen,
kosnya macam tu, lebih kurang bawah RM10 untuk pemula, okey, untuk beginner, untuk intermediate dan untuk yang badan yang lagi besar dah tak sesuai dah macam tu. Kos lagi tinggi. Badan makin besar, kos makin tinggi. Sebab apa? Sebab bila badan makin besar, makin berat badan kita, dia perlukan kalori yang lebih untuk dibakar. Okey, bila otot makin besar, dia perlukan kalori yang lebih. Okey, dah tak sesuai dah dengan kos yang tu. Alright, okey. Okey, so aku rasa dapat bagi sebanyak sedikit pemahaman yang dekat nak mula naikkan berat badan, okey. And baru mula nak bina otot pada waktu pemula ni, untuk beginner, okey. So average-nya lebih kurang macam tu lah. Okay, macam aku dulu, aku ingat lagi 45 kilo aku dulu. Sebab macam kita nak kata kita tak perlukan suplemen, susah sikit kan. Sebab benda tu bergantung pada banyak faktor. Macam kita kerja ke, kita susah nak prepare meal ni kan. Kecuali kita ni duduk kat rumah, kita nak anak datuk, kita petik jari panggil bibi, bibi sediakan satu meal, saya mau makan. Kan senang datang sampai tengok makan je. Kalau macam kawan-kawan aku ada yang jenis bawa lori, yang jenis bawa lori ais, jenis yang buat food panda lah apa. Okey. Kawan-kawan kita yang macam ni macam susah sikit. Dan orang-orang yang macam ni, yang macam kita macam ni, yang susah nak prepare meal ni, orang macam ni yang perlukan suplemen. Okey. So aku rasa lebih kurang macam tu lah. Okey, yang mana baik tu korang ikutlah, jadikan panduan. Yang tak baik tu kita repair sama-sama. Okey, kita tulis kat bawah ni, boleh kita bincang sama-sama. Okey. So average-nya lebih kurang macam tu. Lebih kurang bawah RM10 satu hari untuk daripada suplemen. Okey. So mahal ke murah ke, itu terpulang pada poket masing-masing. Okey. So kalau macam aku nak bandingkan, aku rasa kalau nak bandingkan dengan rokok macam Dunhill satu kotak tu, aku rasa macam suplemen yang lagi berbala lah kan. So anda kata kalau duit kita cukup ke apa ke, itu terpulang lah. Korang nak cutkan kos dekat rokok tu, nak lebihkan kepada suplemen dan solid food yang lain ke, semua tu terpulang. Okay. Alright. Okay. So sebab ada lagi yang tanya suplemen wajib ke tidak. Okay, suplemen ni sebenarnya tak wajib. Okay, korang boleh lebih makankan kepada solid food. Tapi macam yang aku cakap tadi, nak prepare ni bukan senang, bukan mudah, bukan semudah kita petik jari ke apa ke. Boleh minta dekat bibi kita, bibi buatkan satu meal ayam rebus, saya nak makan ayam rebus dada ayam, dapat 40 gram protein. Alright. Kalau semudah macam tu senang kan. So macam suplemen ni sebagai pemudah cara saja. Kita goncang-goncang minum, kita dah dapat. Okay. So aku rasa setakat ni saja yang aku nak cuba sampaikan. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. So kalau aku lambat jawab tu minta maaf lah kan. Sebab kadang-kadang sekarang ni komen pun dah banyak. Kadang aku scroll tadi yang terlepas pandang. Alright. Okay, untuk kawan-kawan yang baru nak mula, untuk beginner, untuk pemula, teruskan istiqamah sebab benda ni bukan mudah. Okay, no pain, no gain. Alright, ingat tu. Teruskan istiqamah. Cuba tanya kepada kawan-kawan yang lebih berpengalaman. Sebab bukan kata tanya otak-otak ini macam diorang ni power lah apa. Cuma diorang bila yang lebih kurang macam kalau kita berguru ni lebih bagus lah kan. Sebab diorang dah langgar dinding dulu. Kita jangan langgar dinding sampai 2-3 kali. Benda itu membazir, buang masa semua tu. Jangan jadi macam aku dulu. Aku buat badan sampai dekat 10 tahun nak naik banyak tu kan. Macam terlalu lama lah kan. Okay. Alright. Thank you geng untuk yang subscribe, yang like dan komen. Kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana support. Alright. Jumpa lagi. Assalamualaikum.